So kita continue dengan lab 3, console config dengan telnet punya configuration. Siapa dia console config ni? Console ni simple je. So basically apa yang you kena buat adalah you prepare dia punya basic configuration yang paling penting lah untuk apa tu, dia punya the whole configuration tu you buat lepas you dah you letak dia punya switch tu ataupun router dekat tempat dia, contohnya dekat server room ataupun dekat rack dia lah. Okay, dah pasang tu baru kita continue configuration. So kita start dengan yang simple punya configuration dulu, console configuration. Console tu apa dia? Itu nama cable basically. Console tu ialah nama cable. So console cable ini console cable untuk kita, ni Cisco punya ni. Ni berapa? 300. So mahalnya console cable ni. Ni okey, roll over console cable. Ni murah sikit lah, 71. Tapi ni ni murah, 41 ringgit. So okey lah, ni console cable lah. So kita sambung daripada kita punya tu. Ni dia RJ45 sambung dekat PC. Yang ini pergi dekat apa ni, RS232 dekat tu. Sama ada dekat PC guna ni ataupun terbalik lah, mana-mana. Mana kalau dekat PC kita ada RS232, kita pakai yang ni RS232 connection dekat PC, dekat port kita. Dan yang ini dekat switch ataupun mana-mana as long as dia tu. Kalau dua-dua RJ45 pun okey, yang latest punya dua-dua RJ45. Dua-dua. Ni USB RS232 USB lah. Bukan RS232, kalau USB lah kan. Okay, dia ganti kepada RS232. RS232 tu yang ni 9 pin ni, 9 pin tu RS232. 4 atas 5 bawah tu. Okay, so ni RS232. So ni nama dia console cable. So apa yang kita buat, okay, so kita just pasang aja console cable tu, interconnect antara PC dengan ini. Kita belum buat dah buat rasanya kan. Ni dah buat. Kita nanti review balik lah. Okay, ni switch, console cable and then PC. This is the console configuration. So apa kita buat, kita just connect to apa ni, devices ni kan, router, switch lah, switch kat sini, switch untuk LAN dengan apa, PC. So assign IP address to PC. Basically tak perlu assign IP address lah sebab dia console je kan. Okay, tapi untuk kita nak continue dengan telnet, dan kita kena buat IP configuration. So kita kena assign IP. Okay, so dekat sini tak diperlukan pun IP, tapi elok jugalah kalau you prepare. So untuk continue dengan telnet configuration. Yang ini using telnet configuration. So basically dia dah gantikan console cable kepada straight cable. So then basically yang ini dah convert into LAN lah, cuma ada satu PC je. Kalau sambung lagi PC LAN, so basically dah ada dua PC. But then yang ini dah apa nama, dia dah ready untuk local area network lah. Okay, dia punya PC baru satu. So then kita create dia punya network dia, dan kita buat configuration. Saya punya ni version, saya tak pasti version berapa, tapi kena login lah. Kalau you tak nak yang packet tracer, tak perlu login, then you download yang version 7 punya. Ini kena login, tapi tak apalah, kita guna guest login je. Guest login tu maknanya dia boleh login, tapi dia tak boleh ni lah, dia tak boleh save lah. Tak payah. Okay. Saya kena tunggu dulu. Saya kena tunggu sampai habis dia punya tu tadi. Dia ada timer tu.
Okay, dia selain balik semula dekat situ ni, dekat sini saya kena tunggu ni. Ya, kena tunggu lah. Kalau tak nak tunggu, awak kena download yang version 7 punya, 7.0. Okay, then confirm guest, lepas tu baru dia boleh buka lah. So, sekarang ni kita nak buat simple LAN punya, untuk buat configuration switch. So dekat sini kita punya switch, klik pada network devices. Yang ini PC dengan server lah, PC, laptop, server, web server, printer. Basically yang server ni can be any server lah kan. Kalau you tarik pergi dekat sini, you boleh switch to any server. Dekat sini server apa yang you nak, dekat services, HTTP server, DHCP server, DHCP version 6, TFTP ni FTP lah, sama dengan FTP ni, cuma yang ini dia unsecure, yang ini secure ni. DNS ni untuk you set you punya domain name, contohnya thn.edu.my tu DNS, and then hierarchical punya DNS, dan lain-lain tu email lah. Okay, email. Alright, so kita tarik satu, saya delete ya, saya tekan delete, keyboard punya delete, and then tekan delete, okay, and then tekan escape. So saya tarik satu switch, pergi dekat sini devices, tarik satu switch. Yang ini mana-mana switch lah, dekat sini ni kan, ini switch, ni switch dekat sini. Yang ini router, yang bulat ni router, yang 4 segi ni switch. So saya ambil yang ni. Kalau saya tarik je ni, ni automatically dia tarik yang ni. PT switch ni switch juga, cuma yang ini dekat dia punya config ni, dia dah ada ni lah, dia ada fast ethernet, semua fast ethernet lah PT switch. Dia model dia. Kalau yang switch yang ini ni, klik pada situ config, ni dia punya tu, switch dia ada berapa, 24 port, and then ada 2 gigabit punya. So port dia 24 port, boleh tengok dekat sini physical, dia zoom in. Okay, so boleh nampak ada ni 12, and then 12, dan ada 2 untuk gigabit punya. Okay, gigabit ni awak buat untuk sambung, linkkan antara 2 switch, ataupun awak uplink pergi dekat router punya. Okay, so kita guna yang atas ni. Ini saya delete, saya just okay, lepas tu kita tarik satu PC, pakai laptop pun boleh, pakai PC pun boleh. Sambung PC dengan kabel, nama dia konsol kabel yang warna biru ni. Okay, so awak select tu, pergi dekat PC, pilih yang RS232 kemudian pergi dekat sini, mana-mana, ni konsol kabel, pergi dekat konsol, bukan dekat Ethernet. So pergi dekat konsol ni, konsol atas tu. So kalau you tengok dekat sini, saya besarkan sikit. So kita ada switch and then PC. Okay, so then apa kita nak buat, ialah kita nak configure yang basic punya configuration. So configuration yang basic kita buat ialah yang ini. Kita nak so basically kita nak boleh tukar dia punya host name dia. Ni tukar host name. Kemudian kita boleh bagi dia password lah. Password untuk access privilege ni, maksud dia apa? Untuk supaya kita boleh masuk sebagai admin. Dan masuk sebagai admin, kita kena configure juga dia punya telnet, telnet dengan konsol punya password, dua-dua. Okay, ni telnet punya tu password, kita guna line VTY. Untuk yang konsol punya, kita guna line konsol. Dia ada satu port je, jadi kita letak 0 lah, port 0. Komputer start dengan 0 kan. So kita configure, ni console configuration. So apa yang kita kena buat dalam console configuration, simple je. Kita first buat connection, lepas tu ni kabel lah, kita interconnect kabel, buat kabel connection antara PC dengan switch. Dan lepas tu kita buka
dia punya console tu. Okay. Lepas tu dia config console. Basically bukan config lah. Dia just kalau buka console punya tu, console punya terminal dekat PC. Macam mana kita buka? Nanti kita buka software lah. Basically kalau you guna PC, dia ada satu software nama dia terminal. So kita guna terminal punya software. Kalau tak pakai tu, awak boleh guna party. Awak boleh install dan guna party. Ini party. Okay. So kita guna terminal. Sebab ni dalam simulation kan. And then lepas tu baru kita configure dia punya tu, dia punya privilege password dia dengan console password. Dengan telnet sekali kita configure. Jadi config dia punya console password. Dia punya admin dulu lah. Admin password, admin console dengan telnet sekali. Kita configure telnet sekali dekat dalam tu. Okay. Nak configure kemudian pun tak apa. Okay, so kita ada ni. So saya kecilkan dulu. So configure admin, console dan telnet sekali. So macam mana cara nak configure? Sekarang ni kita dah connect, dia ni dah on dah. So kita just klik pada PC, pergi dekat desktop. Okay, ni configuration. Yang ini dia punya interface dia. Ni kita pergi dekat desktop. Okay, lepas tu pergi dekat terminal. Okay, buka terminal. Lepas tu yang ini awak remain dalam configuration ni lah. Ni 9600 punya bit per second. Bit per second ni maksud dia BPS kan, baud rate, BAUD, baud rate ni. So kita guna 9600 bit per second. Data bit guna 8 bit punya. Parity tak ada. Parity dengan stop bit. Stop bit ni satu. Stop bit tu maksud dia apa? Dia punya dia punya packet, end of the packet tu stop bit. Okay, flow control tak ada controlling error control semua tak ada, flow control tak ada. So kita guna parity pun tak ada. Parity ni pun sama juga, error control kita tak guna. Kita cuma guna stop bit sahaja. Okay, so alright. Okay, so boleh nampak kan? Okay, alright. So kita buka tadi, ok, tekan ok. Lepas tu dia dalam bentuk ni lah. So apa yang awak nampak ni adalah dia punya iOS, Cisco punya iOS. Dia punya operating system untuk yang router, switch tu. Ok, so dekat sini dia tunjukkan dia punya version dan sebagainya lah dekat sini kan. Ok, Cisco system company dia, Cisco iOS software, dia punya operating system dia. Okay. Dan version apa semua dia taruh dekat sini lah. Okay. Ini dia punya image dia. So then apa kita dapat, just tekan enter dan kita dapat console. Ni dia simple ya. Lepas tu kita nak configure dia punya admin. Ni admin console dengan ni password password untuk admin console dengan telnet. So apa yang awak kena buat ialah configure ni lah. Gunakan enable secret untuk configure dia punya admin, sistem admin nombor 3 ni. Enable, and then dia punya password dia lah kelas. Enable secret tu the command dia. Dan ni, so tapi nak configure dia punya, nak masuk configuration, kita kena masuk config mode dulu lah. Admin punya mode. Okay, so masukkan enable. Saya besarkan sikit. Okay, so masuk enable. Okay, enable, enter. Lepas tu dia ni dalam so basically enable ni untuk kita switch user daripada
normal user kepada admin user, privilege user. So dia dapat hash lah. Yang ni apa, greater than. So sekarang dapat hash. So then lepas tu kita masuk config. Config mode lah, kita masuk dekat sini. Ini config mode. Enter global configuration mode. So dia punya command dia adalah config T, configure terminal. Jadi kita masuk config terminal. Saya tekan tab, and then T, saya tekan tab. So basically dia auto complete lah. So then tekan enter. So dia dah under configuration mode. So sekarang kita dah boleh configure lah. Untuk kita nak configure admin password, kita kena masuk under config dulu, masuk config terminal. So and then enable secret SEC. Ni kan yang nombor 2 ni kan. Okay, nombor 3 ni. Nombor 3 tu enable secret. Okay, lepas tu kita saya besarkan lagi. Alright, so enable secret. Lepas tu dia punya password dia. Jadi saya letak kelas je. Password enter. Alright, so privilege punya dah selesai lah. Kalau kita nak masuk, kita nak masuk dalam privilege punya user hash ni, kita kena masukkan. Tapi sekarang ni lah kan, dia tak minta kan. Kalau awak exit untuk exit, lepas tu exit lagi sekali. Ni tadi exit yang first tu, kita exit daripada configuration mode. Sekarang dah tak ada dalam bracket config kan. Kita exit lagi sekali. So sekarang ni dia dekat mana? Dekat first page punya starting. Okay, dekat main page. So bila kita tekan enter, dia akan bagi apa? Yang ini normal user. Jadi untuk kita nak masuk under admin user, kita guna enable tab. So and then kita tekan enter. Apa dia yang dia nak? Dia punya password kan. So kita kena masuk lah kelas tadi kan, baru dia bagi. So sekarang kita dah ada ni exact privilege exact mode ni, maknanya admin. Kemudian kita nak configure untuk console punya cable. Kalau kita tak configure console cable, tadi tu kita first sambung je configuration, sambung je console cable. Bila kita tekan ni kan, kita buang kita klik pada PC, pergi dekat terminal, kita tekan OK, dia terus masuk ada ni, dekat mana? Dekat yang previous punya open page tu. Sebab apa? Kita belum letak console punya password lagi. So sekarang kita masuk console password, configuration mode, dan kita masukkan console punya password. So then kita try lagi sekali, dia minta tak console punya password. Okay, so apa dia? Dia punya command dia ialah ni. Command dia ialah line console, and then ada satu port je untuk console, jadi kita guna 0 lah. Okay, and then password, kemudian last sekali kita enforce dia. Password Cisco ni ialah password dia Cisco. Ni password punya command, dan kita enforce login. Kita paksakan untuk dia minta password. So kalau saya tekan enter, dia just bagi form tu. Kemudian config ataupun saya guna up arrow key, kita akan dapat yang sebelum ni punya. Oh tak ada, baru enable je. So config T, enter. Lepas tu apa dia? Line console kan, console. Saya tekan CONS tu, nampak saya tekan CONS, lepas tu tekan tab, kemudian dia auto complete. Tekan 0. Okay, dan tekan enter. Lepas tu kita masukkan password dia, pass tab, kemudian saya letak console. Okay, CON je, tekan console. Okay, kemudian kita enforce dia, enforce login, tekan login. Okay, enter. So sekarang ni kita dah masukkan console punya password. Jadi kita exit. Nak exit, kita guna Ctrl Z pun boleh, tapi kita exit biasalah. Okay, exit, dan exit. Okay, dan exit lagi 3 kali exit. So sekarang ni kita exit dekat situ. Basically kita just shutdown pun tak apa, boleh. Kita sambung console. Kita dah sambung, kita try buka lagi console. Pergi kat terminal,
dan tekan OK. Dia ada minta tak? Bila kita tekan enter, ni first verification untuk console punya password, user verification. Okay, apa dia? Console cuba masuk line kelas, dia tak boleh, dia nak kena console kan, yang kita masukkan console. Okay, so then baru dapat. So sekarang ni kita nak configure yang last kali telnet punya configuration. Okay, telnet punya configuration sama juga line tapi VTY bukan console. 0 to 4 ni, yang ini adalah number of terminal. Ada 5 terminal yang kita guna untuk access guna telnet. So ini simultaneously access, maknanya dalam masa yang sama ada 5 orang boleh access switch tu. So dia punya switch port 0 sampai port 4 ada 5 terminal boleh access. So kita then configure telnet. So jadi kita masuk config, kita tekan up arrow key. Tak ada config T, enable dulu, enable. Lepas tu yang ini apa, class kan. Okay, lepas tu configure terminal, config T. Lepas tu baru kita masukkan tadi apa, line VTY 0 to 4 and then enter. Lepas tu kita taruh password, tekan pass tab. Lepas tu kita masukkan untuk telnet punya, kita letak telnet. Okay, enter. Dan kita enforce login, enter. So sekarang dah selesai untuk telnet punya. Kita exit lagi sekali, and then kita exit lagi sekali. Okay, sampai dapat ni. Okay, so telnet ni kita guna untuk remote access punya. Lepas kita dah configure console, kita bukan simpan lah, letak benda tu, switch tu dekat server room. So then kita tak perlu nak kena masuk server room. Okay, so kita buat dekat mana je, dekat kita punya office. Okay, duduk dekat office dia, depan komputer, kita dah boleh telnet dekat switch. So kita boleh configure switch daripada komputer kita. In fact dekat mana-mana pun boleh, dekat rumah pun boleh, dekat mana-mana pun boleh, all over the world, as long as connected to kita punya switch tu, kita dah boleh configure. Right. So ni dah selesai. So yang kita buat, yang ni kita configure tadi, kita dah selesai ya. Ni dah selesai. So kita tengok apa yang kita kena buat lagi. So kita ini kita tak saya tak ingat kita dah buat belum. Anyway, saya tunjukkan macam mana nak buat, macam mana nak configure yang ini. Okay, yang ini creating and configuring LAN. Okay, so kita buat satu LAN je lah, 2 PC ni bukan multi LAN ni. Ni bukan multi LAN, ni single LAN punya single LAN. Alright, so kita buat 2 PC, kita sambung ni crossover cable. Okey, yang tadi tu ada soalan tak? Yang configuration tadi, ni console punya configuration. Yang ni kita buat dekat sini je, baik, right? Okey. Ini nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Yang nombor 4 ni, kita buat telnet sebenarnya. Kita nak test telnet. Okay, tapi nak telnet, okay, kita kena buat satu lagi untuk telnet, satu benda lagi. So untuk kita nak configure switch ni menggunakan telnet, ada satu lagi, nama dia creating VLAN dekat switch tu. Kita kena create VLAN dekat switch sini untuk telnet punya configuration. Telnet configuration, ini dia punya tak apa sini, saya besarkan.
Asalkan dia tak apalah. Okay, so ada dia punya form. Mana dia punya tu? Dia punya, okay, tak apa. So kita nak buat telnet ni, configuration. So kita kena buat tadi. Cara dia ialah kita kena config dia punya telnet. Apa tadi tu, password dekat ni, semua dekat switch switch punya telnet configuration. So and then kedua kita nak kena create, dia panggil create VLAN, virtual LAN, dekat dalam switch. So and then kita kena bagi VLAN tu dia punya IP address dengan NAT mask untuk supaya kita boleh telnet dia. So kita kena configure dekat sini, kita kena configure, kita kena set dia punya IP address. So for telnet dengan IP address dengan dia punya NAT mask dia. NAT mask tu apa? So NAT mask tu ialah dia punya ni dekat sini. Kalau dekat kita punya network ni, kalau dekat network NAT mask, dia punya configuration tu dekat sini. Saya guna yang lama punya ni, control panel control panel saya guna yang lama. Sini pergi dekat network and internet setting, kemudian pergi dekat network and sharing center. Okay, lepas tu change adapter setting. So basically kalau kita guna kabel, guna yang ini, pergi dekat sini, right click, kemudian NAT mask tu ialah dekat sini, dekat TCP/IP IPv4 punya property. Ni dia NAT mask dia. Okay, so NAT mask dia ni yang kita set sebelum ni kan 1.1 kan. So NAT mask ni ialah dia punya apa nama, the separation between dia punya network dengan host dia. So basically yang kosong ni untuk host, yang 255 ni semua satu ni adalah dia punya network dia. So maksud dia apa, 3 oktet yang pertama ni 1 oktet, ni 2 oktet, ni 3, yang 4 oktet. 4 oktet tu maksudnya 8 sebab apa, 8 bit. Okay, ada 3 oktet yang pertama ni adalah dekat IP dia ni adalah dia punya network address dia. Okay, network address. Yang last tu adalah host dia. So basically daripada NAT mask ni kita boleh tahu yang ini dia guna 3 oktet dia punya network dia. So network dia 192.168.1. Kita boleh tahu dia punya network dia. Okay, alright. So ni tak pakai pun, saya tak pakai. Okay, so then lepas tu apa kita buat, NAT mask, dan kita dah boleh access lah daripada apa tu, daripada LAN, local area network. Cara dia kita guna telnet, dan kita boleh access switch tu daripada telnet, using telnet lah from any computer. Okay, yang juga dekat dalam apa, dia punya network yang sama lah, NEPC host lah kan, host. Tapi dia kena dalam dia punya network yang sama. Network yang sama tu maksud dia apa? Maksud dia kalau dia punya network dia 192.168.1 tu, dia mesti dia punya 3 oktet yang pertama pun kena sama juga, dia punya host yang access switch tu. So ni 3 Jadi kita okay, so ni tambahan untuk tu, untuk yang bukan tambahan lah, ada configuration untuk telnet. Okay, so saya buat dulu yang first tu, kita review yang first, lepas tu sampai yang telnet tu nanti kita akan continue dengan yang tu. Boleh. Jadi
buat dulu. Kita nak buat dulu pun nanti juga lah, simple je kan. Tapi yang sebelum ni, yang atas tu dikira review lah, sebab kita dah buat sebelum ni kan ini. Okay. Dengan yang ini, ni ada dua PC connected directly. Yang ini dua PC connected using straight cable ni, crossover cable. Ni straight cable, dan dia ada device dia, network device switch untuk dia make up supaya dia jadi satu local area network. Dia berada dalam local area network. Kalau kita dah sambung, tapi kita belum configure, dia belum lagi. Sampai kita configure dua-dua dia punya IP, baru kita boleh kata yang ini berada dalam network yang sama lah. Okay. Jadi kita boleh configure dulu PC, kemudian baru kita sambung, ataupun kita sambung baru kita configure. Okay. Jadi saya create satu PC, dua PC dekat sini. Saya ambil dua PC. Okay. Saya configure dua PC ni supaya dia berada dekat dalam, saya buat yang ini atas ni, supaya dia berada dekat dalam network yang sama. Jadi network yang saya nak buat ialah contohnya network, saya letak nama dia network 10. Okay, network 10. So network 10 tu ni network 10 ni kita letak LAN 10, LAN 10. Okay. So and then lepas tu kita bagi dia punya IP address dia. LAN ni kita bagi dia punya IP address untuk LAN tu. So LAN dia saya ambil Type C punya, Type C. Okay, Type C ni ialah dia ada 5 type, A, B, C, D, E. F mungkin ada kot, tak ada. Okay. Ada 5, tapi yang kita guna ada 3 sahaja, A, B dan C yang kita guna. So yang A tu ialah dia punya dia ada dia punya range of IP dia, yang first ni antara 1 hingga 127. 1 hingga 127. Okey, itu A punya. Itu dekat dalam saya tak pasti. Mungkin belum ada lagi lah dekat dalam kita punya tu. Dalam kita punya apa nama? Kita punya modul. Baik, ini baru saya tunjukkan. Okay, so apa namanya ni, IPv4 class. Okay, classes range. So ni IP, yang ini yang first punya tau. Yang ini yang first punya octet. Yang ini yang second, third and fourth punya octet. Yang dekat sini. Oh sorry. Basically yang ini menunjukkan yang first octet dekat sini. Yang ini B ni first dengan second octet. So yang ini Kemudian yang C ni ialah maksud dia dekat sini, dia punya range tu yang first saja tau. Tapi dia guna based on net mask. Yang ini /A/16/24 yang ini. Bilangan oktet yang digunakan untuk A ialah 1 oktet. Bilangan oktet yang digunakan net mask dia ialah 2 oktet. So 255 dekat sini lah 2 oktet. Dia guna 2 oktet untuk menunjukkan yang ini adalah B. Untuk yang C ada 3 oktet dia guna. Okay. Jadi yang first ni, tapi not necessarily awak kena tengok yang first punya tu, first punya address. Oktet yang pertama awak kena tengok. Kalau oktet yang pertama tu range dia 0 hingga 127, maksud dia yang ini kelas A. Okay. So kalau saya letak dekat sini 192.168 okay, .10.0/24, maksud dia ini adalah kelas C punya. Kalau saya letak okay, kalau saya letak dekat sini saya letak 192.168 okay, saya letak dekat sini kurang lagi lah. Ini 1 okay. Yang ini tak kisahlah kan okay. Penting yang first tu, yang ini yang kedua, yang ketiga dan yang keempat okay. So yang ini ni based on yang first punya, yang ini berada dekat dalam sini kelas A okay. Kalau kelas B lepas pada 128 sampai 191, sebab 192 tu kelas C okay. Itu je yang kena ingat.
127, 128 sampai 191 and then 192. Yang first octet saja, first octet saja. Yang ini yang first punya, first octet saja. First octet. First octet. Tadi yang type C punya tu 192 kan? 192. Kalau type B punya lebih pada 127. Maknanya 127, 170 ke whatever lah, 170 ke, tu kelas B punya. Yang first punya octet, yang lepas pada tu any number dekat sini lah. Ada 3 kan? Ni ada 3 number tu, 3 octet lagi. Yang penting yang first tu. Okay. So then awak boleh tahu yang ini kelas apa. So then next kita tentukan, ni kita pilih yang private IP address untuk kelas C punya. Normally private ni untuk digunakan hanya dekat dalam company itu sahaja, bukan untuk keluar. Okay. Yang ini hanya dekat dalam company itu sahaja. Kalau katalah dia dalam 200 ataupun kurang user, so then kita guna ini yang nombor 3 tu. Yang nombor 3 tu dia punya network dia. Kalau satu, untuk mudahkanlah, kalau satu tu network nombor 1. Okay. Kalau 2 network nombor 2, dan 3 network nombor 3, untuk mudahkan kita sebenarnya. Tapi apa saja nama pun boleh juga. Okay. Jadi saya letak 10, network nombor 10 lah, saya letak LAN 10. Okay. So then kalau dekat sini network address dia ialah start kosong, sebab dia guna apa? Dia guna yang fourth octet tu untuk host. Jadi kalau dia guna fourth octet, yang octet yang keempat tu untuk host, dia start daripada 0 sampai 255. Dia punya yang nombor 4 Yang nombor 4 dekat sini, yang nombor 4. Maknanya 192.168 168.10. Yang ini ada 3 octet ni, 3 ni decimal ni ada 8 bit ni, semua ni kan, ni 8 bit tau. Ni 8 bit. So dia minimum dia ialah semua kosong. Ada 4 ni semua kosong. Maksimum dia ialah, so basically kalau yang second tu ialah 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0, 1 kan, number 1. Number 2 of course dia tak boleh sini 2 lah kan, sebab binary kan. So dekat sini lah, so 0, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0. Itu yang nombor 2 kan, dan seterusnya. Okay, seterusnya sampai maksimum berapa? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So yang paling besar tu ialah semua 1. Yang ini berapa nilai dia? In decimal ni 2, 5, 5. Yang mula sekali, yang ini semua kosong, yang ini semua kosong. Ni host punya ni host, maksud dia PC. Kosong lah kan. Okay, so yang ini 1, dan yang ini 2, dan seterusnya 3 sampai 255. Okay. So, ni semua komputer. Jadi kita boleh letak komputer antara 0 hingga 255. Tak boleh ambil 0 sebab dia punya pangkal tu adalah, nama dia network address. Yang ini adalah untuk networknya. Okay. Network address Yang pangkal tu adalah network address. Okay. Dan yang last tu tak boleh guna sebab yang ini untuk, nama dia broadcast address. So yang kita boleh guna adalah antara 1 hingga sebelum 255, 254 lah kan. Okay, 254. So kalau nak check 254 tu ialah berapa dia punya binary dia? 254. Cuba check calculator. Pergi dekat, awak buka ni standard punya, buka yang programmer punya. So then dekat situ ada binary. So dekat sini binary, kita letak binary, tapi kita letak octet decimal punya 254. 254 dalam binary berapa? Semua 1 kecuali yang last tu kosong kan. Okay. So basically ni adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kosong. Ini 254. Okay. So jadi kita boleh letak PC, yang ini kita letak IP dia. Okay, IP yang dekat sini untuk PC ni kita letak nombor 1, yang pertama
So 192.10.10.1/24. Kenapa /24? Sebab yang ini kita guna type C, 3 octet sebagai net mask dia. So /24 ni adalah net mask dia, net mask. Okey. Itu apa net mask dia, ni net mask dia. Mana tadi? Ni. Property and then net mask dia. Ni ya, net mask, subnet mask. Okey, 3 yang pertama tu. Okey, semua 255, semua satu lah. Dalam binary semua satu, yang ni kosong dalam decimal So jadi kita ambil satu, yang ni kita ambil 2 lah, ataupun berapa-berapa je sampai 254 kan. So kita ambil 200 pun tak apa. 192.168.10.200/24 boleh. Okay, yang ni. Right. So but normally kita simplify kan. Kalau simplify kan, kalau nak mudahkan lah dalam network yang sama, so kita just ambil yang ini dot /1. Maknanya kita tahu yang ini LAN 10. So 3 yang pertama itu adalah 192.168.10. Yang ini pun sama juga. Okay, kita simplifykan ni. So yang ini 192. Apa nampak kan? Dot je lah kat situ. Okay, nak simplifykan macam tu. Tapi elok kalau kita tulis complete lah. Okay, daripada short form ni. Kalau short ni nanti kita confuse kan, ini mana satu mungkin tak nampak LAN punya node dekat atas tu kan. So ni kita sambungkan guna apa? Crossover cable, sambung fast ethernet 0 and then fast ethernet 0 juga. So then okay. Tapi kita belum configure lagi. Kita dah tentukan, kita belum configure. So kita masukkan yang ini .1, klik pada PC and then configure, pergi dekat desktop, pergi dekat IP configuration. Dan pergi dekat static sini, IP configuration static. Yang ini IPv6 punya ni. Tak payah ganggu, tak payah buat apa-apa. Tapi dah ada dekat situ dah kan, link local address. Yang ini untuk internal local punya connection aja. So dia boleh dekat dalam local sahaja dia boleh access antara satu sama lain, link local address. Okay. Untuk nak link di antara local punya PC guna IPv6. So kita letak sini nombor 1 Yang ni PC .1, kita letak PC nombor 1 192.168.10.1. Okay. And then net mask automatically dia bagi. Yang default gateway dan DNS kita tak payah bagi dulu. Kalau yang ini dan yang ini pun sama juga. Yang ini berapa? 200 kan. Pergi dekat config. Okay, and then 192.168.10.200. Okay, and then automatically dia akan fill in. Okay, 10 to 100. So dah okay lah. So kalau kita nak test connection, pergi dekat PC yang first punya. Okay, PC 1 ni kita nak access PC 2. Okay, so pergi dekat mana? Kat command prompt. And then kita ping. Kita guna ping command huruf kecil lah. Okay, ping command. And then kita masukkan IP address yang tu, yang PC 2 tu, .200 kan. And then tekan enter. So basically ni dia tunjukkan lah. Okay, so 0% loss dekat sini. Maksudnya dia ada connection. Okay, dah ada connection. So kalau dekat sini dia share file, of course dia boleh dapat lah. Dekat sini share file, sini boleh dapat. So yang ini dah selesai configuration untuk simple local area network. Nama dia LAN 10 dekat sini. Okay, LAN 10 kita sebut sebagai LAN 10 dekat sini, ataupun kadang-kadang orang sebut sebagai subnet. So ni subnet 10. Okay, kalau ada banyak lah. So ni kita guna crossover cable. Sekarang kita nak tukar crossover cable ni kepada straight cable. So kita just delete je yang ini. Saya tekan delete dan delete yang crossover. Sekarang kita tarik device ni switchnya, tarik switch dan kita sambungkan. Okay, switch dengan kita sambungkan switch ni tu PC ni kepada switch, dua-dua PC kepada switch. Kita je sambung aja, simple je. So kita boleh guna yang ini untuk cable punya connection. Okay, kita boleh guna
dia punya ni auto selection, ataupun kita pilih lah, elok kita pilih kan, kita guna apa, straight cable So pergi dekat PC ni, pergi ambil USB, fast Ethernet, dan pergi dekat sini ambil yang first punya, mana-mana pun boleh, 24 tu kan. Yang kedua pun sama juga, ini fast Ethernet 0 tu, and then nombor 2. Kalau ambil 24 pun okey, gigabit pun okey juga, okey, 24 mana-mana je boleh. Tapi kalau katalah kita guna fast Ethernet, fast Ethernet ni cat 5. Kalau gigabit ni cat 6, dia akan ambil yang speed, dia akan ambil yang kecil, cat 5. Okay, dia 100 meg saja. Yang gigabit ni 1000 meg, jadi dia akan pilih yang 100 meg je. So kita ambil lah fast Ethernet tu je. Okay. Kemudian ni merah ni maksud dia masa untuk dia ambil masa untuk negotiate antara switch dengan ni. Negotiate tu maksud dia apa? Switch ni try access yang ini, lepas tu dia kalau ada connection, dia establish connection, maknanya dia akan jadi hijau lah. Okay. So kalau tak nak tunggu, awak tekan fast forward dia yang ini. Okay. Fast forward dia akan jadi hijau. So ni pun dah okey juga, kita dah sambung kan. So apa kita nak buat, sama juga kita ping. Tadi kita dah ping. Kalau kita disconnect je, yang ini disconnect. Okey, ni kita disconnect. Ni kita ataupun kita delete kan. Kita disconnect ataupun kita delete. Okey, dia tak ada sambung. Kalau kita ping semula yang ini, arrow key tekan arrow kat atas tu, dia akan dapat balik. Kita tekan enter ping, dia tak akan dapat connection sebab apa? Tak ada connection antara PC 1 dengan PC 2. Okay, request time out, dia takkan jumpa. Apa yang dia buat ialah dia hantar ping punya paket 32 byte tu, dia hantar daripada PC 1 kepada PC 2. Dia tak jumpa, bukan tak jumpa, maksud dia tak sampai dekat PC 2, dia sampai dekat switch je. Dia cuba cari PC 2, tak ada. So time out lah, sampai tak dapat. Okay. Tapi kalau kita sambung, of course dia okey lah kan. Fast Ethernet mana-mana je okey. Fast forward kan, and then kita try ping up arrow key and then enter. So dia dapatkan sekejap je dia dapat. So dah ada connection lah, 0% loss. Jadi 100% loss. Ya. Dan dekat sini pun sama juga, kalau nak try pergi dekat command prompt, kita ping 192.168.10.1 kan, enter, sama juga dapat 100% punya tu transfer receive, 0% loss. Kalau kita ni, kalau kita delete ni, maksud dia yang ini ni tak ada lah dalam network kan. Kalau kita try lagi sekali, up arrow key, dia takkan jumpa. So ni dah selesai yang ini. Ni time out nampak tak? Time out. Ini dah selesai. Sekarang yang ini switch configuration command kita dah buat. Yang ini banyak-banyak ni. Okey, last sekali kita buat yang ini, telnet punya access. Tadi kita dah configure telnet, cuma ada satu lagi yang configuration kita belum buat. Kita nak finalizekan telnet punya configuration. Okey, jadi kita pergi dekat mana? Pergi dekat switch yang ini. Switch mana tadi? Kita belum buat apa-apa lagi kan. Switch dekat sini, tak ada apa-apa kan. Okey, so kita nak telnet switch ni, sebenarnya kita nak telnet switch. So yang ini kalau kita nak sambung balik pun tak apa, tak nak sambung pun tak apa, tak pakai. Kita mungkin pakai satu je, yang ini kan contohnya. Jadi kita pergi dekat ni, dekat switch ni, mana kita balik semula dekat konsol lah kan, dekat konsol. Tapi saya terus buka switch. Kalau nak balik dekat konsol semula, then yang ini kita delete lah, kita masukkan konsol. Kalau nak buat yang daripada awal tadi, tak by right, daripada konsol lah, RS-232 dan konsol lah, sama juga. Pergi dekat sini, pergi dekat ni, terminal. Okey, so dia dapat balik kan. Okey, kemudian apa, enable. Okey, lepas tu ni mungkin line code ni, switch line code ni baru lagi kan, switch yang kita belum configure lagi kan password dia kan. Okey, alright, so kita configure dia punya telnet dulu. Tadi mungkin dah terdelete kan ni line ni. So kita balik semula, kita configure dia punya telnet saja. So config t, conf t
Right, lepas tu telnet punya configuration apa? Line apa? VTY and then 04 Kemudian password dia adalah password telnet kemudian config enforce login tu. Okay, dah selesai. So sekarang ni kita nak tambah lagi configuration. Bukan tambah, kita kena configure VLAN untuk kita, dan dia punya address ni untuk kita nak access daripada mana-mana PC untuk kita nak telnet. Apa dia telnet ni? Telnet ni gini, daripada PC sini ni kita dah letak dekat server room. So kita nak telnet, mana kita nak configure switch ni daripada PC dekat depan, dekat atas meja kita kan. Jadi kita kena guna telnet untuk configuration. So cara dia lah, pergi dekat sini, kita guna telnet, pergi dekat command prompt, kita kena telnet. Okay, so ni telnet. And then dia punya IP address untuk yang switch ni. Tapi masalah sekarang kita belum ada IP address untuk switch. So then kita kena create dia punya IP address, kita kena set dia punya VLAN bagi IP address, baru kita boleh telnet dekat sini. Dekat switch ni baru kita boleh configure. Sekarang kita tak boleh configure sebab kita belum ada dia punya network address dia. So kita kena create VLAN dekat sini lah, dekat switch ni, virtual LAN. Okay, so jadi kita kena configure daripada konsol tu mula-mula. So kita letak ni, kita kena configure dia punya interface untuk dia punya interface untuk VLAN dia. Jadi kita letak interface. Ni kita line ni kita kena exit dulu. Dekat under config interface VLAN, kita kena set VLAN number dulu. Contohnya VLAN 1 untuk yang telnet punya configuration. Dekat sini VLAN 1, sini kita letak 10. Kita letak 10 lah, VLAN 10. Okay, and then lepas tu kita baru bagi dia IP address. Address dia lah IP address dia ialah kita letak untuk telnet punya dekat sini 10 kan. Kita ambil yang ujung-ujung punya yang 200 punya. Biasanya yang pangkal ni, pangkal ataupun ujung untuk device punya. Jadi pangkal mungkin 10 yang bawah, maknanya antara 1 hingga 10 tu untuk device, dan last kali mungkin 250 sampai 254. Okay, mungkin lah kan 200 sampai 254. Itu adalah device juga. Biasa company buat gitulah, mana-mana lah. Tapi dia mungkin tak buat tengah-tengah. Jadi kita guna telnet dekat sini. Kita set telnet. Telnet punya IP ialah, kita ambil 192.168.200 lah. Okay, .200 /24 ni. So ni telnet punya IP. So kita boleh telnet dekat sini. Tapi kita belum configure dekat sini. So sekarang kita nak configure. So pergi dekat sini, yang ini ni dekat konsol tu, ni masukkan IP address dia 192.168.168.10. berapa tadi? 200. Okay, and then dia punya tu sambung dengan dia punya net mask dia. Okay, 0, and then enter. So yang ini kita dah create, tapi kita kena upkan dia, kita onkan. Guna apa? No shutdown kita on kan. Kalau kita tak on kan, dia down. Jadi kalau kita hover kan, letak dekat situ, dah ada dah tu. Oh, masih down lagi kan, VLAN 10 down. Okay, so kita kena upkan VLAN tu. VLAN 10 tu down, so kita kena upkan. So by right tadi interface tu dah ni, tapi masih down lagi. So tengok config, pergi dekat VLAN database. Yang ini saya tak ada. Patutlah kita belum, kita kena create VLAN dulu. Tapi saya dah buat dah tadi VLAN. Okey, tak apa. Interface, kita check ni. Interface VLAN, ada something wrong ni. Dia tak ni IP address. Saya
So one it's recommended to config VLAN from config mode. And VLAN database is being user. Okay. So kita dekat VLAN ni kita buat lagi sekali interface dulu. Pilih balik interface tu, interface. Kalau kita nak check apa yang ada dekat dalam tu, VLAN, kita exit dulu lah, exit. Yang ini config T. Okay, under config interface, VLAN ready, kemudian 10, kemudian no shutdown. Kita check dulu, no shutdown. Tu okay, right, no shutdown. Tapi dia kata tak boleh. Dia dah okey dah. Right, and then kita check balik dia okey tak. Masih down lagi. Kita kena save dulu lah. Save kita guna apa? Ni kita save kita punya configuration. Ni nama dia nombor 21 ni. Copy running config startup config. Ni save configuration. So kita pergi dekat sini. Tadi tu ni dekat switch punya tapi sama ni dekat sini dengan yang ini. Ni sama je. Ni nampak tak sama tu. Right? So dekat sini sama je. Sebab yang ini daripada PC, yang ini ni direct dekat, saya klik direct dekat switch. Tapi sebenarnya kena buat dekat PC. Yang ini sebab dia simulator kan, simulation dia daripada switch ni. Direct dekat sini yang actual punya. Okay, physical punya tu. So apa kita nak buat, kita save dulu. Save macam mana? Exit yang ini, kena pergi dekat tu sampai habis config dekat sini, dekat main ni. Lepas tu baru kita tu, kalau dekat config dia belum boleh save lagi. Tak ada command tu dekat situ. Dekat sini ada command. Nak check command tu kita guna question mark. Question mark je keluar. So dekat sini. So dia punya tu, dia punya command dia lah copy. Nampak sini ada copy running config. Kalau kita select copy dekat sini, Ctrl C, copy kan, dan kita question mark lagi, dia akan keluar lagi startup config dan running config. Ni startup config yang sekarang kita copy running config to startup config. Ini dia punya file name ni. Ni file name dia. So sekarang yang configuration kita buat editing, yang kita belum save tu nama dia running config. Dan kita nak save dekat mana? Dalam startup config. So run and then start. Okay, and then enter. So automatically dia save lah, tekan 2 kali, tekan enter lah, enter 2 kali, tekan enter. So dia dah save. Not sure dia kalau okey lagi ni. Nampak macam tak okey lagi. Check lagi sekali. Macam tak okey lagi. Masih down lagi. Kita kena upkan dia ni. Kalau tak, dia tak boleh lagi. So paling tidak awak kena add lah satu VLAN number kat sini. Okay, VLAN 10 baru kita upkan. Saya tak tahu kenapa. Ini VLAN ni sama dengan kita create VLAN ni. Ni nama dia VLAN and then net VLAN. Yang ni tadi yang saya buat, kita create VLAN pakai ni. Okay, then check lagi sekali. Tapi kita selagi dia tu VLAN 10. Sekarang baru up. Maksud dia baru kita boleh access. Maknanya kita kena create VLAN yang tu baru kita boleh pakai. So first kita kena create ni dulu. Okay, kena ingat So first kita kena create VLAN dulu, baru kita boleh pakai. Baru select dia punya interface dia. Kalau tak, dia dah create juga tapi dia tak on. So then kita kena create So sekarang dah okay. So kita dah boleh access daripada sini. Okay. So macam mana nak access telnet? Pergi dekat sini. Ni. Pergi dekat command prompt. Nak access telnet Tadi kita telnet kan, kita belum masuk lagi IP. Jadi so kita masukkan IP dia. So first kita ping dulu. Ping IP tu dia hidup tak? 192.168.10.200. Okay, hidup tak? So sekarang ni dia hidup, maksud dia apa?
dia punya port tu okey lah. Dia punya VLAN dekat switch ni di running. Jadi kita tinggal tukar je ping kepada telnet. Kita up arrow key and then tukar ping kepada telnet. Okay, so telnet, nampak tak connection remote host refuse connection. So tak tahu kenapa dia refuse connection, tapi okey lah ni. Mana ni dia okey lah telnet ni. Dia cuma dia refuse connection, tak tahu kenapa, tapi dah okey ni. Okay, so once kita dah dapat telnet, so yang akan dapat tu sama macam ni. Dia akan dapat ni dia punya ni. Okay, inilah dia telnet. Dia akan dapat ni. Cuma kita buat configuration menggunakan telnet melalui local area network, bukan konsol. Konsol ni you directly connect to switch. Yang ini ni guna network. Okay, so you dekat mana-mana pun you boleh access. So ni telnet Kemudian ni dah habis untuk yang lab 3. Kita masuk dekat lab 4. So ada soalan tak? Ada soalan? Kita masuk lab 4 boleh? Okey ke tak? Sir. Ya. Yeah. Dapat guna VLAN 1 telnet working, am I right, sir? Nak create VLAN 10 tak boleh. telnet tak work. Okey. So kalau gitu kita boleh guna VLAN 1 lah. Tak tahu kenapa, tapi tak tahu dia punya sistem kuat ni, dia punya simulator. So kalau nak guna pun boleh juga kan. Cara dia sama juga. Create interface, kalau terus create interface tu pun boleh juga. Config T and then VLAN tu kan. Ni satu kan. Okey lah kot ni kan. VLAN satu. And then masuk IP address dia. Tapi IP address sama lah kot. 200. Pakai 10 pun sama boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu no shutdown. Okey. Okey, tak ada masalah. So kalau kita test telnet, pergi dekat mana? Terminal ni, pergi dekat command prompt again. Ping. Okey. Ini yang you buat sama kan macam ni? Time out 10.200. Ni PC 1. PC 1. Kita buat dekat PC 2. Kita buat dekat PC 2. Okey. Ping dulu. Ping dapat. Okey. Of course lah dekat PC 1 konsol kan. So then telnet, yes. Connection, saya punya connection refuse juga. Saya tak pasti kenapa. Tapi you punya okey, dapat tak? Dapat, sir. Dapat. Okey, saya punya ni ada problem kuat. So then okey lah kan. So okey lah. By right sepatutnya okey tu. Okey, so yang ni dah selesai. Sekarang kita nak masuk lab 4. Okey. So lab 4 ni sebenarnya dia ada sikit lebih je lah. Kita masuk ni multi LAN. Tadi ada single LAN je kan. Ni multi LAN, ada dual LAN. Mungkin LAN 1 dengan LAN 2 ikut, mungkin ada different department. So yang ini saya close dulu Saya